Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan tugas Gigi Ahmad. Hari ini permulaan hari baru buat Malaysia apabila kita menerima Perdana Menteri yang baru, yang ke-8, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun secara rasmi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia semalam di Istana Negara bermula pada pukul 10.30 pagi. Ia permulaan baru untuk kita. Beliau merupakan seorang Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri itu berlangsung di Balai Singgasana Kecil Istana Negara 10.33 pagi, dan istiadat akad sumpah berkenaan menamatkan kemelut politik yang melanda negara sejak daripada 22 Februari lalu. Dan turut menyaksikan istiadat berkenaan Raja Pemaisuri Agong Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hadir bersama Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali dan isteri Tan Sri Muhyiddin iaitu Puan Sri Noraini Abdul Rahman. Dan kalau kita lihat imbas kembali apa rentetan yang terjadi, kemelut politik melanda sehingga membuatkan Perdana Menteri yang ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun meletakkan surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri pada 24 Februari lalu. Dan hari yang sama baginda menerima peletakan jawatan itu serta berkenan untuk melantik Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim. Dan itu sementara menunggu Perdana Menteri yang baru dilantik. Dan ini perkembangan terbaru buat Malaysia. Saya nak terus kepada Editor Eksekutif Astro Awani, Abdul Razak. Cik Razak, kita melihat kepada kemelut politik yang telah berlaku seminggu membuatkan semua rakyat Malaysia sehinggalah kepada kepimpinan negara itu pening kepala, tetapi akhirnya kita mendapat satu jawapan yang solid daripada Yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita nak melihat kepada selepas ini Tan Sri Muhyiddin Yassin bagaimana beliau boleh membawa Malaysia ke peringkat-peringkat yang seterusnya, dan beliau boleh juga kita angkat sebagai seorang pemimpin yang sama levelnya sebagai pemimpin dunia. Fizi dengan Gigi ya, sudah seminggu lamanya ramai, kalau kita tengok pada hujung minggu ada yang masing-masing ada hal-hal masing-masing lah, kenduri kahwin sini sana. Bagi mereka yang tidak sempat lah, sudah tentu kalau kita tengok balik apa yang berlaku seminggu kemudian over the weekend sudah ada penyelesaian. Adakah pendirian masing-masing lah sepatutnya sudah cukup kita berpolitik, kita mulakan usaha baru. Hari ini hari Isnin, sudah masuk bulan 3, ni dah Rajab dah ni. Jadi okey, kita pandang ke hadapan. Apa yang akan berlaku adalah kita tahu melalui proses politik, sekiranya satu pihak tidak setuju dengan apa yang berlaku, ada cara-caranya mengikut perlembagaan, mengikut proses yang ada. Bukan kita pergi ke jalanan untuk menimbulkan kekecohan. Jadi kita biarkan apa yang sudah berlaku sekarang ikut proses. Jadi sekarang adalah masa, kalau kita tengok cabaran ekonomi tetap ada, masih ada, belum lari lagi. Kalau kita tengok negara-negara di dunia, kalau COVID-19 tu ada lagi kematian di tempat-tempat dan negara-negara baru. Jadi sekarang ini adalah masanya untuk, kalau kita kata cari-cari bulu ayam itulah. Tetapi sudah tentu ini politik ya. Amat susah kalau kita nak. Orang berpolitik sebab apa? Sebab mereka nak berkuasa. Jadi kalau tak dapat kuasa, macam-macam akan berlaku. Tapi cuba-cubalah dah seminggu tu dah cukup lah kot berpolitik. Kita biarkan proses perlembagaan itu berlalu. Ada cara-caranya yang akan berlaku. Kalau tak setuju, ada caranya juga. Dan kita tentu tumpukan perhatian kepada membangunkan semula ekonomi kita. Dan yang pastinya kalau kita imbas kembali perjalanan politik Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin berusia 73 tahun ya. Lahir pada tahun 1947 di Muar, dan bapanya iaitu Muhammad Yassin Muhammad ialah seorang ulama yang amat dikenali di Bandar Maharani Muar, sementara ibunya ialah Khadijah Kasim. Dan beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Maharani Muar dan Sekolah Kebangsaan Ismail Muar, dan Tan Sri Muhyiddin seterusnya pergi ke Sekolah Tinggi Muar. Itu antara dan karier politik beliau sebenarnya berlalu dalam keadaan yang penuh dengan liku-liku. Pelibatan awal beliau di bahagian Paguh pada tahun 1971, kemudian diangkat sebagai Ketua Pemuda Paguh, kemudian beliau dilantik Ahli Parlimen Paguh, berkhidmat sebagai
Setiausaha Parlimen kepada Kementerian High Ehwal Luar, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan dan seterusnya Timbalan Menteri Perdagangan dan juga Industri. Dan kita tahu rentetan yang paling terkesan bagi beliau apabila beliau telah pun terpaksa melepaskan jawatan akibat daripada tindakan disiplin yang dikeluarkan oleh UMNO kerana mengkritik Datuk Seri Najib Tun Razak pada ketika era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak, pada ketika kes YNDB memuncak di mana beliau mempersoalkan kes tersebut, dan justru itu beliau telah pun menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan mereka telah pun memenangi pilihan raya yang ke-14 yang lalu. Namun kini kita lihat segalanya berlaku, politik itu dinamiknya sentiasa berubah-ubah, dan kali ini beliau menyertai semula gabungan bersama dengan UMNO dan juga PAS untuk membawa satu lagi, boleh dikatakan, apa saja perkara yang mereka cuba bentuk, saya pasti ianya untuk Malaysia, untuk negara kita, dan juga bukan sahaja khusus kepada sesuatu bangsa tetapi juga melihat kepada kesemua bangsa Malaysia itu. Cik Razak, kalau kita tengok balik imbas kembali perjalanan politik Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, Cik Razak tentulah yang paling senior di sini. Apa mungkin yang kita boleh Cik Razak kongsikan mengenai pengalaman Cik Razak sendiri masa muda-muda Tan Sri Muhyiddin lah, kalau Cik Razak pernah. Cik Razak pernah buat cover liputan. assignment Tan Sri Muhyiddin Yassin? Umum tahu saya pernah bertugas dengan New Straits Times di Johor Bahru pada hujung 90-an. Pada masa itu wartawan-wartawan mereka bertumpu di Taman Sentosa. Semua bernama ada di situ, Star ada di situ, NST ada di situ. Bila kami perlu ke pada satu hari dan seminggu lah adalah bila exco meeting exco berjalan. Jadi kami berpakat-pakat semua pergi dalam satu kenderaan, naik panjat bukit ke Bukit Timbalan, rumah Menteri Besar di Saujana, naik ke kawasan perumahan di Johor Bahru tu. Sudah tentu pada waktu itu Beliau Menteri Besar. Menteri Besar yang termuda, 32 tahun agaknya umurnya. Jadi kami dengan walaupun Tan Sri Muhyiddin itu sebagai seorang ialah pangkatnya dia sebagai Menteri Besar, kita ni wartawan biasa saja. Ada antara kami yang sama baya dengan dia pada waktu itu. Tetapi sudah tentu kemesraan yang ada, keterbukaan. Pada waktu itu saya rasa Tan Sri baru ada 2 orang anak, sekarang ada 4, dah seorang dah penyanyi. Pada waktu itu belum lagi lah. Tapi kemesraan pada waktu itu memang wujud, dan kita keterbukaan memang mudah untuk mendapatkan maklumat. Jadi kita harapkan apa yang berlaku sekarang sudah dari Saujana di Johor Bahru ke Putrajaya, ciri-ciri yang dahulu kita minta agar dikekalkan. Saya rasa ia masih lagi dikekalkan kerana kalau tahun lepas Kementerian Dalam Negeri di mana yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan satu rumah terbuka pada rumah terbuka Aidilfitri, dan saya ditugaskan untuk pergi ke assignment tersebut. Saya duduk bersama rakan-rakan media dan Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi mengekalkan kemesraan yang dikatakan oleh Cik Razak seperti tadi, di mana beliau duduk di sebelah di satu meja dengan kami, dan beliau berkongsikan mengenai penyakit yang dihadapi beliau, bagaimana dia menjalani proses-proses rawatan, dan beliau kongsi, malah kami juga turut berkongsikan ialah ada antara kita yang bapa saudaranya, yang bapaknya, ahli keluarganya mempunyai penyakit yang lebih kurang sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kita berkongsikan kemesraannya itu masih lagi ada, dan kita harapkan dia terus kekal apabila beliau menjawat jawatan nombor 1 di dalam Malaysia ini. Tapi apapun, selepas daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri semalam, sudah pasti negara-negara jiran kita seperti Singapura dan juga Indonesia ada mengucapkan tahniah. Kalau kita lihat pada 2.54 petang, beliau menerima panggilan daripada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang berbual dalam perbualan selama hampir 6 minit bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, menyatakan hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Singapura akan terjalin baik selama ini dan akan terus diperkukuh. Kemudian diterima panggilan daripada Presiden Joko Widodo pada pukul 8.06 malam semalam. Kita lihat dulu apa yang diperkatakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Atas nama bangsa Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat atas pelantikan yang amat terhormat Bapak Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh
yang di Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8. Terima kasih Bapak. Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintahan yang amat terhormat Tan Sri Muhyiddin Bapak. untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang Ya. sudah terjalin baik selama ini. Baik Bapak, terima kasih. Setinggi-tinggi terima kasih. Pertama juga saya mengucap terima kasih kerana saya baca Twitter Bapak Presiden sebentar tadi mengucapkan selamat. Itu amat saya ucap terima kasih dan syukur. Ya pastinya penting dalam pertemuan menerusi telefon ini kerana hubungan kita sekian lama memang baik. Cukup baik. Dan tentunya niat saya juga sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru ialah bagaimana bukan setakat meneruskan tetapi juga memperkokohkan lagi Bapak. Ini hubungan yang agak amat istimewa kerana kita selalu disebutkan serumpun bangsa. Dan kami amat menghargai segala usaha yang telah pun Bapak lakukan. Malahan kagum dengan kejayaan Bapak sejak memimpin yang terbaru ini pencapaian 100 hari. Ya, yang saya ikuti dengan Pak Ma'ruf Amin pun ini agak istimewa juga. Tentunya seluruh warga rakyat Indonesia amat sukacita. Jadi ini hubungan ini agak memang saya hargai dan kalau ada usaha akan berterusan kita lakukan untuk menambah baik lagi apa-apa bidang sekalipun Pak. Terima kasih Pak. Panjang juga perbualannya di situ ya. Ya, betul tu. Itu adalah satu rasanya panggilan telefon yang sangat menarik yang dirakamkan untuk tatapan rakyat Malaysia. Dan yang pastinya kalau kita lihat di muka-muka akhbar, hadapan akhbar pada hari ini kalau kita tengok harian Metro, kesemuanya pun meletakkan bagaimana ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah semalam itu, kalau kita tengok harian Metro dalam masa yang sama turut diletak juga berita Tian Chua dan juga gambar Tun Dr. Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau kita tengok berita harian juga, gambar Tan Sri Muhyiddin mengangkat sumpah PM ke-8. Ya, betul tu. Banyaklah kesemua akhbar-akhbar boleh dikatakan hari ini 2 hari bulan 3 kesemuanya gambar Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila gambar kita Gigi tak tahu. Nantikan. Okey, baiklah. Kita nak juga pergi kepada, yelah kita dah tahu semalam sebelah pihak telah pun berjaya mendapat kerusi Perdana Menteri. Sebelah lagi apa ceritanya? Kita nak pergi kepada cerita Tun Dr. Mahathir Mohamad di mana satu video tular di media sosial semalam berkenaan dengan video yang dikatakan sangat-sangat sweet lah. Di mana Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali pada ketika itu kita dapat lihat dalam video itu dikatakan cuba memeluk Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad dikatakan shy, malu-malu dia kata. Yalah depan semua orang media lepas tu ambil video pula kan. Tapi Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun menyatakan terima kasih semua, 3 perkataan itu. Itu caption video yang dibuat naik oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sejurus selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Don't be shy, jangan malu-malu, kata isterinya Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali semasa beliau memeluk Dr. Mahathir bercai. Video itu direkam di pejabat di Yayasan Al-Bukhari. Negarawan berusia 94 tahun itu kemudian menjawab, sudahlah sebelum beliau memeluk isterinya selepas diminta buat demikian oleh mereka yang hadir di pejabatnya. Dan rakaman manis itu dirakamkan oleh anak pasangan tersebut iaitu Marina Mahathir. Dan video berkenaan telah pun menerima tontonan sebanyak 610,000 dan lebih 16,000 komen. Banyaklah. Cik Razak, kita melihat kepada perkembangan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini, ialah dia dan juga isterinya Tun Dr. Siti Asmah ni boleh dikatakan pasangan yang ideal, yang macam orang kata golden couple kepada Malaysia. Kalau kita lihat Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong pun boleh dikatakan sebagai golden couple juga. Hafizi, kalau kita tengok dengan inilah, kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu lain nak tunggu cameraman balik, kodek ada berapa lagi tinggal imagine, kemudian pergi balik office, pergi dark room nak develop foto. Sekarang ni, nah itu dia, sekarang terpampang
Jadi semua orang kata wear your heart out on your sleeve, sebab apa yang awak lakukan sekarang semuanya boleh dipertontonkan in an instant. Jadi okey, sudah tentu ini adalah perangai dan juga kita ramai sudah mengikuti bagaimana kemesraan di antara the first couple ini berterusan. Sudah tentu sesiapa sajalah yang melalui keadaan ini, dalam keadaan politik, ya, politik juga, kalau kita ada highs, ada lows, ada ups, ada downs-nya. Tapi bila seseorang ahli politik itu, yang perlu adalah seorang di sisinya menemaninya through all the highs and the lows, the ups and the downs. Dan inilah bertuahnya Tun Dr. Mahathir Mohamad ada seorang isteri, Tun Dr. Siti Hasmah. Dan tak kira pemimpin politik sama ada daripada parti pembangkang maupun daripada parti, ialah kita seringkali melihat sekarang ini garisan kawan dan juga lawan itu semakin halus antara pihak pembangkang dan juga kerajaannya. Dan kita lihat tak kira daripada garisan mana, daripada mana anda datang, anda tidak boleh nafikan bahawa negarawan ini yang berusia 94 tahun ini, sosok tubuh ini telah mewarnai politik tanah air kita daripada dulu sampailah sekarang. Apa-apa pun, Hafizi, kita nak mengucapkan juga terima kasih kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad ke atas segala jasa beliau, dan saya kira beliau seorang figura yang sehingga usia emasnya masih lagi berbakti kepada negara. Apapun, terima kasih kerana menjadi Perdana Menteri kita untuk 1,5 tahun. 1 tahun 8 tambah bulan. campur tolak 22 tahun yang lepas. Kira boleh kata 23, 24 tahun jugalah kan. Dan banyak sumbangannya, kita tak boleh nafikan sebagai rakyat Malaysia, kita tak boleh nafikan, tak kira anda menyokong siapa pihak pun. Tapi kita lihat pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita kena melihat ke hadapan apa seterusnya kita sebagai rakyat Malaysia, walaupun berbilang kaum dan juga agama perbezaannya di situ, tetapi sebagai bangsa Malaysia yang satu perlu kita bersama-sama dalam semua perkara. Sebab kita sekarang ni sedang menghadapi perang. Perang dengan COVID-19, isu-isu ekonominya dan sebagainya. Tapi apapun, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali menerajui kepimpinan negara, kita melihat adalah beberapa isu yang dibangkitkan, dan sudah pastinya rakyat Malaysia ada yang bertanyakan mengenai kes-kes pemimpin terdahulu seperti yang ada di Mahkamah sekarang ini, contohnya sebagai Datuk Seri Najib Tun Razak, Kunan, dan juga ada lagi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Banyaklah kes-kes pemimpin UMNO dahulu di mahkamah. Tetapi ini boleh dikatakan satu perkara yang disahkan oleh Tan Sri Anwar Musa, Setiausaha Agung UMNO. Beliau berkata, beliau sendiri memberikan komitmen bahawa Kerajaan Gagasan Muafakat Nasional yang baru dibentuk perlu memastikan mereka tidak sesekali mencampuri urusan mahkamah, misalnya menggugurkan tuduhan kes berprofil tinggi yang melibatkan anggota parti mereka. Kata beliau, semua pihak perlu menghormati sistem peraturan perundangan dan mengasingkan kuasa di antara eksekutif, legislatif dan juga kehakiman dengan tidak mencampur adukkan dengan kepentingan politik. Cik Razak, saya tak nak ulas banyak mengenai perkara ini. Fizi, kalau kita tengok memang dari minggu lepas lagi kita mengatakan the independence-nya, yang 3 cabang kerajaan itu, eksekutif, legislatif dan judiciary, kalaulah ini merupakan satu titik tolak sekiranya sudah berapa pemerintahan yang dahulu, kemudian pemerintahan yang sekarang. Jadi semua pemerintahan mesti menunjukkan satu keyakinan, satu demarcation yang betul-betul wujud di antara 3 cabang ini, barulah sekira apa-apa yang dilakukan oleh pihak eksekutif, kerajaan itu sendiri tidak akan akan ada satu efek kepada apa yang dilakukan oleh kehakiman, dan juga mereka yang bertugas dan bekerja sebagai wakil rakyat di parlimen, the legislature itu menggubal undang-undang. Buatlah undang-undang apa pun, jika ada sokongan akan diluluskan. Jadi terpulanglah kepada legislature itu sendiri, judiciary itu, untuk menginterpretasikan apa yang telah dipersetujui oleh wakil-wakil rakyat di parlimen, kemudian terpulanglah kepada eksekutif untuk menjalankan tugas-tugas seperti yang telah ditetapkan. Tapi apa yang kita tengoknya, negara yang segah Amerika pun, kuasa eksekutif itu bagaimana terletak invested in the power of in the person of the president. Jadi bila timbul perkara itu, mana letaknya garis-garis panduan pemisahan dari antara eksekutif dengan dengan legislature. Jadi cacat merba sedikitlah. Jadi masa depan rakyat itu, kalau
ketiga-tiga cabang ini tahu batas-batas masing-masing, sudah tentu ini akan is the way forward untuk Malaysia terbaharu. Ini bagi saya cabaran besar kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau bukan saja perlu mengukuhkan kepercayaan barisan kabinet beliau, tetapi mengukuhkan juga rakyat Malaysia yang sentiasa memerhatikan pergerakan politik tanah air. Kami jangan salahkan rakyat kalau rakyat bertukar parti politik, sedangkan ahli parlimen juga berbuat demikian. Tetapi rakyat juga berhak mendapatkan yang terbaik daripada kepimpinan negara. Itu saja. Okey, baiklah. Kita perlu berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kita bawakan lagi banyak berita-berita yang mendapat perhatian semalam di astro.awani.com. Bertemu lagi kita dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Afizi. Tadi kita dah bawakan perkembangan terkini mengenai senario politik kita, apa benda yang terbaru, Betul. apa mungkin yang anda ketinggalan tadi. Dan ini mengenai COVID-19, wabak dunia. 4 kes baru COVID-19 telah dikesan di Malaysia dan itu telah dikatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan mengenainya pada 12.30 hari pada Ahad. Dan dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan, pertambahan 4 kes ini menjadikan jumlah mereka yang terbabit dengan virus ini adalah sebanyak 29 kes. 17 orang dalam kalangan patient under investigation, 10 dalam kalangan kontak rapat dan 2 orang dalam kalangan rakyat Malaysia yang dibawa pulang dengan misi bantuan kemanusiaan. Dan dari jumlah tersebut, 15 orang adalah warga negara China, 11 orang adalah warga negara Malaysia dan 3 orang adalah lain-lain warga negara iaitu Amerika Syarikat, Jepun serta Itali. Itu antara pengisian yang ada dalam kenyataan media semalam. Dan daripada 29 kes positif ini, sebanyak 22 kes telah sembuh dan dibenarkan discharge, menjadikan kes yang masih menerima rawatan di wad ketika ini adalah seramai 7 orang. Itu perkembangan terbaru di Malaysia. Hafizi. Ya, betul tu. Dan itu peringkat Malaysia. Tapi kita nak tengok kepada keseluruhan di dunia ini. Sekarang ini, kes jangkitan seluruh dunia COVID-19 telah pun mencecah kepada 86,283 orang. Ini berdasarkan statistik yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana jumlah kematian juga hampir mencecah kepada 3,000 orang, iaitu 2,973 orang, dan terdapat 61 buah negara yang terlibat dalam kes jangkitan tersebut. Dan dalam perkembangan yang sama juga terdapat satu kes kematian yang pertama di Amerika Syarikat, Australia dan juga Thailand. Dan secara keseluruhannya Iran telah merekodkan peningkatan jumlah kematian yang paling tinggi di luar China. Korea Selatan juga mempunyai peningkatan jangkitan kes iaitu kepada 3.5 ribu kes, dan juga Itali yang berada di Eropah merupakan menjadi negara di Eropah yang center kepada outbreak, kepada jangkitan coronavirus tersebut. Itu perkembangan setakat semalam yang boleh kita laporkan melalui Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan dalam satu lagi perkembangan ini yang menariknya, di Wuhan, virus corona kuarantin di China, anjing dan kucing tiada siapa yang jaga. Cik Razak, apa perkembangannya ini sebenarnya? Kalau kita tengok di Wuhan, China kan, proses kuarantin itu masih berjalan. Masa Chinese New Year hari itu, mereka ramai rakyat di China pulang ke kampung, dan mereka yang masih terpaksa hidup kehidupan seharian belum sempurna lagi, belum seperti biasa. Jadi kucing peliharaan, anjing peliharaan tu siapa yang jaga? Sekarang timbul ada servis perkhidmatan di mana menggunakan social media. Mereka yang masih tinggal di Wuhan, mereka diberi arahan bagaimana nak masuk rumah, bagaimana nak cari kucing masih ada ke tidak. Tetapi pada awal penularan ini berlaku banyak kes-kes di mana kucing-kucing itu sendiri disebabkan timbul tanda tanya, adakah binatang peliharaan itu akan menjadi sumber penularan. Jadi ada yang tidak kemanusiaan, membuang, mencampak
binatang peliharaan mereka keluar dari balkoni dan bergelimpangan lah. Jadi ada individu-individu yang datang memberikan khidmat sukarela untuk menjaga binatang peliharaan ini, bagaimana mereka berhubung melalui sosial media, masuk ke rumah, bagi minum, bagi makan, bersihkan keadaan rumah. Jadi bila ada satu perkara seperti ini, ada sajalah mereka yang memberikan perkhidmatan untuk menjaga kebajikan binatang-binatang ini. Ya, saya ingat kan masa awal-awal kemunculan COVID-19 dulu ada di social media turut memaparkan beberapa kes ataupun gambar-gambar yang apabila seseorang penjaga itu habis menjalani kuarantin 14 hari tu dia balik, kesian tengok dia punya haiwan belaan tu, anjing ke kucing ke, kelaparan kerana tiada makanan 14 hari tanpa penjaga di rumah. Saka pun tak ada makan. Melawak. Okey, baiklah. Cik Razak, kita nak bawakan, kalau sebelum ni sejak sebenarnya seminggu lepas kita begitu marahkan ahli-ahli politik kerana membuatkan kebelut politik krisis, kita pun tanya-tanya rakyatnya, tapi saya nak anda semua alihkan kemarahan anda kepada individu yang dikatakan telah membuat onar, iaitu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Anggota bomba terpaksa bertungkus lumus selama 3 hari untuk padamkan kebakaran di tampak pelebusan sampah di Batu 3 Jalan Tanjung Tualang di Batu Gajah. Kebakaran dipercayai berpunca kira-kira jam 12.35 tengah hari Jumaat lalu, membabitkan keluasan 1.6 hektar dan bomba berkata seramai 46 anggota bertungkus lumus cuba kawal dan juga padamkan kebakaran, dan juga 2 lori tangki berkapasiti 20,000 liter untuk padamkan kebakaran. Itu semua punca kejadian dipercayai akibat perbuatan individu yang disengajakan, dan anggota bomba menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa. Cik Razak, ini adalah masanya kita keluarkan kemarahan kita yang ada kepada ahli politik, kita channelkan kepada individu. Buat kebakaran hutan tengah-tengah panas sekarang ni, dia tak rasa ke? Tak perlu marah disebabkan kita, ingat tak kita ada menjemput seorang individu yang menjadi memulakan circular economy, di mana barangan yang kita guna itu jangan kita buat linear ekonomi, kita dah buat, kita dah pakai, kita buang. Tapi sekarang kita buat, kita pakai, kita buang, kemudian kita semula. Jadi dengan menggunakan prinsipal circular economy itu, tidak perlu tapak pelupusan sampah. Yang menjadi isu sekarang ini adalah tapak pelupusan sampah, di mana sampah yang kita buang tiap-tiap hari itu terpaksa dibubuh di dalam landfill. Dan bila berlakunya di timbunan landfill ini, ada saja individu yang datang untuk mencari barangan yang boleh dikitar semula. Dan bila mereka di sana, nombor satu yang mereka lakukan adalah merokok. Dan bila dibuang puntung rokok itu, itulah salah satu daripada spark yang menyebabkan kebakaran. Jadi circular economy itulah caranya. Dan itu satu perspektif yang anda perlu ambil kira, dan dalam masa yang sama kita perlu lihat sebagai orang Malaysia kan, kita kena banyaklah mencipta sesuatu yang baru. Ini permasalahan yang ada, iaitu tapak pelupusan sampah. Mungkin selepas ini ramai perlu ambil bahagian untuk menjadi inventor, mencipta sesuatu kepada permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Tapi apapun, kita sudah pun berada di penghujung Awani Pagi. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih Encik Razak bersama kita pagi ini, dan dengan itu saya Jiji Ahmad. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.